Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasanna bisunnatihi wa man ihtada bita'alimihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sadaqallahul azim. Yang dihormati Fadil, saudara pengurusi majlis yang saya kasihi, sahabat saya Tuan Haji Abdul Ghani Ambak, timbalan yang dipertua PAS kawasan Setiu, sahabat seperjuangan yang saya kasihi, yang berhormat Fadil Ustaz Nasarudin Haji Esko Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, merangkap ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Meranti, seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, penyokong dan pimpinan Parti Keadilan Rakyat. Tidak saya lupai ashabul fadil, tuan-tuan guru, para alim ulama, saudara-saudara muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Pertama kali saya mengucapkan berbanyak-banyak kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya juga saya dapat hadir pada malam ini. Walaupun agak lewat kerana jadual penerbangan saya dari Kuala Lumpur delay ataupun ditangguhkan lebih kurang 2 jam. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan saya melihat kehadiran pada malam ini kita sebagai pendokong kepada perjuangan ini tidak pernah merasakan kita dikalahkan. Kehadiran yang begini ramai pada malam ini membuktikan bahawa perjuangan Islam
kita dukung selama ini, Allah masih mampu bahawa perjuangan Islam, perjuangan PAS tidak boleh dikalahkan sampai bila. Dan kita bersedia untuk berhadapan, kita bersedia untuk bertempur kembali dengan UMNO Barisan Nasional. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, walaupun keputusan pilihan raya umum yang lalu merupakan keputusan yang tidak menggembirakan kita, UMNO mendakwa mereka hari ini begitu kuat. Pada masa hari pertama persidangan parlimen, selepas berlangsungnya pilihan raya umum yang ke-11, UMNO mendakwa bahawa mereka mencipta satu, bahawa mereka menang dengan majoriti yang begitu besar. Bukan sekadar mereka menang dengan majoriti 2/3. Mereka menang dengan majoriti 9/10. Yang dakwa, inilah dia satu era yang gemilang, terbilang dan temberang. Dakwa sejak negara ini merdeka, sejak UMNO ditubuhkan, inilah kemenangan yang paling besar yang mereka raih. Tetapi ingatlah saudara-saudara sekalian, walaupun mereka mendakwa mereka menang besar, kursi parlimen hari ini berjumlah 19 kursi. Walaupun UMNO mendakwa mereka menang besar, tetapi UMNO harus bertanya pada hari ini, berapakah jumlah sebenar kursi mereka? Berapakah jumlah sebenar kursi milik orang-orang Melayu Islam dalam parlimen? Dalam parlimen, tuan-tuan sekalian, saudara-saudara, adik kakak sekalian, orang-orang Melayu Islam cuma ada 9 kursi. Dari 219 kursi, 91 ini termasuk PAS. Termasuk satu daripada keadilan. Kalau dihitung jumlah sebenar kursi UMNO, pada bila-bila masa, bila MCA bergabung, dan satu hari nanti bila MCA, campur gerakan, campur DAP bergabung, di mana UMNO sebenarnya, tuan-tuan sekalian? Di mana UMNO? Ini seharusnya difahami oleh orang-orang Melayu di kampung ini. Pada kita merdeka dahulu tahun 57, pada waktu itu kekuatan orang Melayu kita ada lebih kurang 89%. Hari ini tinggal berapa kekuatan kita? Tinggal berapa? Kalau UMNO mendakwa PAS lah yang membawa perpecahan pada orang Melayu. Kalau UMNO mendakwa PAS lah yang menyebabkan orang Melayu berpecah belah.
Kalau UMNO mendakwa, seringkali mendakwa, PASlah yang menyebabkan orang Melayu menjadi lemah. Hari ini terbukti siapakah sebenarnya menjadi pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Siapa tuan-tuan? UMNO. Makhluk itu namanya UMNO. Makhluk yang menjadi pengkhianat, yang menjadi petualang kepada orang Melayu sendiri. Tuan-tuan lihat baru-baru ini dalam debat perdana. Namanya debat perdana. Bukan debat. Debat ni kita diberi masa yang panjang. Masa yang secukupnya untuk kita berhujah. Macam saya dulu debat dengan Datuk Nazri. Saya berhujah setengah jam. Lepas tu, Datuk Nazri berhujah setengah jam. Itu baru nama debat. Pengurusi mesti adil. Masa saya debat dulu yang jadi pengurusi Datuk Abdul Aziz Rahman. Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan-tuan tengok dia. Betul-betul adil. Dia tak ulas apapun. Ini yang jadi pengurusi Datuk Johan Jaafar. Jadi malam tu tuan-tuan sekalian bukan seorang UMNO. Ada 4 ekor UMNO. Bukan seorang. Orang akademik pun jadi UMNO. Lebih pada UMNO. Mereka tuduh kitalah yang membawa perpecahan dalam masyarakat. Mereka tuduh kitalah yang menjadi masalah dalam mereka yang kononnya mewujudkan perpaduan dalam negara kita. Mereka tuduh kita 4 lawan 1, 3 lawan 1. Sekarang ini diubah taktik. Masa saya dulu, masa saudara Haji Syam, Ustaz Nasaruddin, digandingkan kita dengan DAP. Lepas round ketiga ditukar pula tuan-tuan sekalian. UMNO campur MCA, campur orang yang dikatakan orang akademik. Lawan kita seorang. Tapi saya malam ini nak bagi pujianlah pada muslimat kita, Dr. Maria. Kalau tengok malam tu, Dr. Maria lawan 3 orang. Lawan 3, campur sekor lagi pengurusi. 4 lawan 1. Kalau 4. Dia tuduh kita dengan pelbagai-bagai tuduhan. Tapi sebenarnya siapa yang menjadi pengkhianat, tuan-tuan? Siapa? Sebagai contoh, saya nak beri. Bila mereka tuduh kitalah yang menjadi penghalang, kitalah yang menjadi petualang, kononnya. Berlaku tragedi 13 Mei dalam negara kita. Ini tuan-tuan mesti ingat. Hujah ini UMNO tak boleh jawab. Sampai dunia ini kiamat, UMNO tidak boleh menjawab bahawa tragedi 13 Mei berlaku bukan zaman PAS pemerintah. Berlaku huru-hara dalam negara kita. Berlaku pertumpahan darah di Kuala Lumpur. Ini berlaku zaman siapa? Bukan zaman kita pemerintah. Bukan zaman DAP pemerintah. Ini berlaku zaman UMNO pemerintah. Zaman keris, telanjang, durjana itu. UMNO tak boleh jawab persoalan ini. Tuan Haji Syam, yang berhormat Tuan Haji Syam telah mengatakan bahawa PAS yang berkuasa di Kelantan pada waktu itu
Datuk Asri yang jadi Menteri Besar pada waktu itu panggil Tok-Tok Bengulu, panggil Tok-Tok Penggawa. Bagi tahu pada Tok-Tok Bengulu, bagi tahu pada Tok-Tok Penggawa, jangan jaga baik-baik. Jangan tumpah walaupun setitis darah orang-orang Cina dan orang-orang Siam di Kelantan pada waktu itu. Ini bukti sejarah, tuan-tuan. Bukti yang ditulis oleh ahli-ahli akademik kita, oleh para-para sarjana kita. Ini bukti yang tidak boleh dinafikan. Bila mereka tuduh kita tak pandai membangunkan negeri. Bila PAS pemerintah Kelantan, PAS ni parti orang Melayu, parti orang Islam. Waktu kita perintah Terengganu, PAS yang perintah, ini orang Melayu yang perintah, orang Islam yang perintah. Tiba-tiba mereka rompak. Mereka rompak royalti minyak yang diberikan kepada rakyat Terengganu. Hari ini saya nak tanya dengan rakyat Terengganu yang dulu dapat wang ihsan. Dapat lagi tak? Pilih-pilih bulu. Yang bulu UMNO dapat. Mereka rompak, mereka rampas. Di Kelantan, hari ini kita memerintah. Mereka sanggup, tuan-tuan sekalian, sanggup mengalihkan paip-paip minyak daripada mendarat di Kota Baru, mendarat di bumi Kelantan. Mereka sanggup mendaratkan minyak dan gas di bumi negara lain yang ada pada hari ini. Ini perbuatan siapa, tuan-tuan? UMNO pengkhianat. Pengkhianat pada bangsa sendiri. Sanggup membunuh ekonomi negeri orang Melayu, bangsa mereka sendiri. Mereka sanggup, tuan-tuan sekalian, mengorbankan bangsa sendiri. Hari ini Siam huru-hara. Hari ini Siam membunuh umat Islam di Selatan Thailand. Keadaan menjadi huru-hara. Apa akan jadi pada paip-paip minyak dan gas di sana? Kalau kerajaan Thailand, kalau vaksin tidak mampu menyelesaikan, tidak mampu mengembalikan keamanan di Selatan Thailand, negara kita akan rugi berbilion ringgit kerana paip-paip minyak kita tidak lagi selamat. Apa salahnya mereka mendaratkan paip-paip minyak itu di Kelantan? Apa salahnya? Apa salahnya? Mereka lebih reda membiarkan anak bangsa mereka di negeri Kelantan dan Terengganu menjadi negeri yang sengsara ekonomi. UMNO ni betul-betul macam ayam bapak, tuan-tuan. Kokok berdengar-dengar, ekor belum dengan tai. Cakap berdengar-dengar, kamilah pembela Melayu, pejuang Melayu. Kera di hutan, monyet di hutan mereka susukan. Anak diriba mati kelaparan. Ini UMNO, ini wajah sebenar UMNO. Ini wajah sebenar mereka. Bertopengkan semangat Melayu, bertopengkan Islam Hadari. Saya bersedia berdebat di mana-mana, tuan-tuan, atas hujah ini. Kita bersedia di mana-mana saja. Cakap, anyway, anytime, any moment, any place. Kita bersedia berdebat dengan mereka untuk kita buktikan mereka adalah pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara. Apa guna ada kuasa? Apa guna ada majoriti besar?
Bagi contoh malam ni tuan-tuan, satu dua contoh dalam parlimen baru-baru ini. Isu 158 budak-budak Cina tak dapat tempat belajar di jurusan perubatan dalam mana-mana universiti dalam negara kita. Budak-budak Cina ni budak-budak yang cerdik. 158 orang tak dapat tempat kerana tempat penuh. Tuan-tuan lihat perjuangan Cina. Perjuangan orang-orang Cina. Masalah ini bukan masalah perkauman. Ini masalah hak mereka. Isu yang saya nak bawa, saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan bagaimana orang Cina, parti-parti mereka bersatu untuk memperjuangkan anak bangsa mereka. Isu ini dibawa oleh DAP dalam parlimen. DAP bangun, bawa isu ini, pelajar-pelajar ni budak cerdik, kenapa tak dapat tempat untuk masuk fakulti perubatan dalam semua universiti-universiti dalam negara kita. Bila DAP bawa, tuan-tuan, MCA buat tak tahu je. MCA tak bangkang. Gerakan duduk dia. Duduk diam. Ini perangai mereka dalam parlimen. Nampak mereka bersatu. Isu pendidikan mereka, isu anak bangsa mereka, mereka bersatu. Yang penting bagi mereka, budak-budak mereka, anak-anak bangsa mereka dapat tempat. Dan bila isu ini dibawa dalam parlimen, kabinet terpaksa bincang. Dan kabinet buat keputusan, akhirnya budak-budak ini semua diberikan tempat masuk universiti. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, tuan-tuan sekalian, ada 2-3 buah sekolah jenis kebangsaan Cina. Yang muridnya tak sampai 100 orang. Yang pada kajian Kementerian Pelajaran, sekolah-sekolah ini layak ditutup. Dan budak-budak dia, guru-guru dia semua mesti masuk sekolah kebangsaan. Ini kajian yang dibuat. Murid tak ramai nak buat macam mana. Isu ini dibawa oleh MCA dalam parlimen. DAP duduk diam, tak bangkang. Gerakan tak bangkang, duduk diam. Ya akhirnya keputusannya kerajaan tak boleh tutup sekolah ini, tak boleh tutup. Walaupun murid mereka tak sampai 100 orang. Bagi mereka MCA, gerakan dan DAP yang penting sekolah mereka, bahasa ibunda mereka, murid-murid mereka pertahankan dengan kuasa politik yang ada pada mereka. Dua contoh ini saya nak bandingkan dengan bagaimana perangai UMNO dalam parlimen. Yang dikata dia kuat. Kejayaan inilah kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. UMNO kuat sekarang hari ini. Kita raih majoriti terbesar dalam sejarah kita memerintah negara kita. Bila bajet baru-baru ini, tuan-tuan sekalian, bila belanjawan negara dibentangkan baru-baru ini, bila sampai di peringkat kita bahas tentang Kementerian Pelajaran, sama ada di peringkat dasar atau pada peringkat jawatan kuasa, kita bangun, kita mempersoalkan. Saya tanya dalam parlimen, adakah kerajaan bercadang atau tidak untuk mengembalikan bantuan kepada sekolah agama rakyat? Saya tanya.
Apa menteri jawab? Tuan-tuan tahu siapa dia menteri dia? Rakan sejawat saya, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Datuk Isyamuddin Hussein. Dia jawab kerajaan tidak bercadang untuk bagi bantuan balik kepada sekolah-sekolah agama rakyat. Kita bahas, kita bawa fakta. Masa saya debat dengan Nazri dulu, saya bawa kajian-kajian ilmiah. Jasa sekolah agama rakyat, peranan sekolah agama rakyat. Apa akan jadi kalau tidak ada sekolah agama rakyat? Kerajaan UMNO BN sanggup bunuh sekolah agama rakyat. Tutup sekolah agama rakyat. Mereka hasut guru-guru. Jangan mengajar di sekolah agama rakyat. Hasut ibu bapa. Gunakan radio, televisyen, surat khabar. Mereka berikan gambaran buruk. Sekolah agama rakyat ini kotor. Sekolah agama rakyat ini tak cukup kemudahan. Guru-guru tidak profesional. Mereka hasut pemikiran mak bapak. Yang akhirnya mak bapak hilang keyakinan untuk hantar anak ke pondok-pondok sekolah-sekolah agama. Yang akhirnya hari ini tuan-tuan, sekolah agama rakyat mati perlahan-lahan. Bila kita minta UMNO, bagi atau tidak? Kita tanya dengan mereka, kerajaan akan bantu atau tidak? Mereka jawab, tidak, no. Cuba tuan-tuan bayangkan. Perjuangan UMNO dengan perjuangan pimpin MCA, gerakan dan DAP. Di mana mereka tuan-tuan sekalian? Pengkhianat kepada sekolah agama rakyat. Membunuh sekolah agama rakyat. Apa saja yang nama agama mereka akan bunuh. Ini UMNO. Bertopengkan di sebalik nama Islam Hadari konon. Sampai Najib Tun Razak pernah kata. Ini ingat baik-baik, saya ulang balik. Najib yang jadi timbalan Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Untuk dia menggambarkan betapa hinanya, betapa kotornya perangai hati perut dia. Dia sanggup mengatakan di pondok-pondok lah, di sekolah agama rakyat lah, sarang melatih keganasan. Ini ucapan Najib yang kita masih simpan sampai hari ini. Dia sanggup mengatakan tempat-tempat melatih pengganas dalam sekolah agama rakyat. Hari ini Taksin gunakan hujah itu dan menuduh pondok-pondok di selatan Thailand, sekolah-sekolah agama di selatan Thailand sebagai tempat latihan keganasan. Siam Thailand hilang hormat dengan negara kita, sehingga mereka sanggup bunuh 500 orang nyawa umat Islam dalam tragedi Takbai dan tragedi di Masjid Kerisik, tuan-tuan sekalian. Dan sampai hari ini tadi, Taksin masih lagi menuduh di Kelantan kononnya ada tempat melatih keganasan. Sebelum saya bertolak tadi, di Kuala Lumpur petang tadi, BBC London telefon saya. British Broadcasting Corporation telefon saya. Interview dengan saya. Apa pandangan saya bila Taksin mengatakan negeri Kelantan, sekolah-sekolah agama melatih sarang keganasan? Saya jawab, I challenge him. Come to the open debate. Saya cabar Taksin, kita debat di mana-mana. Kalau dia tak mau debat di Malaysia, dia tak mau debat di Thailand, kita boleh cari negara ketiga untuk kita berdebat. Buktikan. Dia tuduh sekolah agama kita melatih keganasan.
Dia tuduh madrasah-madrasah kita di Kelantan melatih pengganas-pengganas. Sedangkan negara dia, sepadan negara dia sendiri adalah tempat pengganas gangster-gangster yang melarikan barang-barang cukai, melarikan dadah yang terkenal di selatan Thailand, di rantau Asia Tenggara. Negara dia. Negara dia yang memproses dadah, yang membunuh anak bangsa kita. Thailand termasuk dalam the Golden Triangle. Segitiga emas. Menanam dadah-dadah berbahaya dunia. Negara dia penuh dengan gangster. Penuh dengan pengganas. Toke-toke dadah. Menembak orang sesuka hati. Tiba-tiba hari ini dia menuduh negara kita yang melatih pengganas-pengganas. Kerana Najib, suatu ketika dulu, Najib Razak mengatakan sekolah-sekolah agama kita lah, sekolah-sekolah agama ayah dalam negara kita. Ini kurang ajar, biadab, pengkhianat pada sekolah agama, anak bangsa mereka sendiri. Sebab itulah tuan-tuan, kali tak boleh kita maafkan. Tak ada dalam dunia ini mana-mana kerajaan kita baca dalam sejarah yang sanggup bunuh sekolah anak bangsa sendiri melainkan UMNO. Tidak ada. Di Amerika, kerajaan Amerika membantu, menolong sekolah anak bangsa mereka, baik daripada Republican, baik daripada Democratic. Di London, mana-mana kerajaan yang merentah, mereka akan mendukung sekolah anak bangsa mereka. Sama ada yang menyokong konservatif ataupun parti Labour, parti buruh. Di India, sama ada yang menyokong parti Kongres ataupun mana-mana parti. Sekolah anak bangsa mereka dibela. Di Jepun, di China, sekolah-sekolah anak bangsa mereka disuburkan, diberikan bantuan. Di Malaysia, UMNO bunuh sekolah anak bangsa ini. UMNO bunuh dan menutup sekolah agama rakyat. Ini UMNO. Apa guna punya kuasa yang penuh tuan-tuan kalau membunuh anak sekolah anak bangsa sendiri? Kita malu dengan bangsa-bangsa lain. Orang lain bertepuk tangan melihat kita membunuh sekolah agama kita sendiri. Oleh itu, saudara-saudara yang saya hormati sekalian, bangkitlah. Bangkitlah. Kalau dalam debat perdana tuan-tuan tengok, MCA begitu sombong, mengatakan bahawa dia hari ini merasa gembira bersama-sama dengan UMNO. Pasal apa? Cuba kita tanya dengan MCA pada hari ini. Kalau satu hari besok PAS menguasai kursi-kursi Melayu, adakah dia nak lagi dengan UMNO? Cuba tanya dengan mereka yang ada pada hari MCA, MIC. Kalau besok UMNO kalah banyak, kalau besok PAS boleh menguasai kursi-kursi Melayu dalam negara kita, saya yakin dan percaya MCA, MIC akan bersama dengan kita insya-Allah tuan-tuan sekalian. Waktu itu kita akan perintah negara kita insya-Allah. Percayalah. Walaupun mereka mendakwa dalam debat perdana mereka bersatu. Zahir saja mereka bersatu, tapi hati mereka bercakaran. Zahir saja mereka nampak bersatu. Mereka bersatu kerana mereka ada kuasa, tuan-tuan sekalian. Saya yakin dan percaya insya-Allah. Rakyat Terengganu khususnya boleh lihat. Tak sampai setahun Idris Yusof jadi Menteri Besar, apa dia buat? Surat khabar tadi mengatakan, cukai pintu akan dikembalikan semula pada rakyat negeri Terengganu. Betul tak tuan-tuan? Setahun berapa banyak tanah yang dah dia beri pada rakyat? Cuba kita tanya dengan mereka. InsyaAllah
Saya yakin dan percaya bahawa kita masih mampu untuk meneruskan perjuangan ini. InsyaAllah dengan syarat kita bekerja kuat, dengan syarat kita terus bekerja, dengan syarat kita terus mendedahkan segala penyelewengan, segala salah laku, rasuah yang berlaku di kalangan pimpinan UMNO BN, yang insyaAllah saya rasa tuan-tuan sekalian, kita akan dapat mengembalikan kekuatan kita dan yang meyakinkan rakyat terhadap perjuangan kita, insyaAllah. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini dalam masa yang cukup terhad, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itulah Fadil Ustaz Abdullah Zakir Tupak Kuasa untuk menyampaikan kata berkata. Dipersilakan. Kita menghadirkan diri dalam satu program yang sangat penting.